Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, bersihkan hatimu dengan selalu memakan dari makanan yang halal. Dan bukankah engkau sudah kenal Tuhanmu? Bersihkan suapan makananmu, pakaianmu dan hatimu supaya engkau menjadi seorang yang suci. Ingatlah bahawa tasawuf itu terkeluar dari kesucian dan kebersihan. Wahai orang yang memakai pakaian guni, yakni pakaian yang kasar. Orang sufi yang benar dalam tasawufnya, hatinya mesti bersih dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla sahaja. Dan semua ini tidak dapat dibuat-buat dengan menukar-nukar pakaian atau dengan menguning-uningkan wajah. Dan juga dengan menggoyang-goyangkan badan ketika berzikir atau dengan menyebut-nyebut kisah-kisah para orang yang saleh atau dengan menggerak-gerakkan jejari dalam bertasbih dan bertahlil. Tetapi ia berlaku dengan membenarkan diri dalam memohon Allah Azza wa Jalla serta berzuhud pada dunia dan menghapuskan ingatan kepada manusia dari dalam hati serta menelanjangi hati itu dari segala sesuatu selain Tuannya Azza wa Jalla. Setengah kaum sufi telah mengatakan, aku pernah mengucapkan di malam hari, Tuhanku, janganlah engkau menahanku apa yang dapat mendatangkan manfaat buat diriku. Dan itu pun bukanlah yang mendatangkan mudarat buat engkau. Aku ulang-ulang kata-kata itu berkali-kali. Kemudian aku tertidur. Lalu aku lihat dalam mimpiku seolah-olah ada seorang yang menyeruku, katanya, engkau juga patut jangan menahan amalan yang boleh mendatangkan manfaat buat dirimu. Dan tahanlah dirimu dari perbuatan yang boleh mendatangkan mudarat buat dirimu. Wahai kaum, betulkan pertalian kamu dengan Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang betul ikutannya kepada nabinya, betullah kelak pertaliannya dengan nabinya. Adapun dengan mengatakan bahawa saya dari umatnya tanpa menurut jejak langkahnya, tentu tiada bermanfaat apa-apa. Jika kamu menurutnya pada kata bicaranya dan perlakuannya, barulah benar kamu bersama dengan dia di kampung akhirat nanti. Tidakkah kamu dengar firman Allah Ta'ala ini, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diajar Rasul itu hendaklah kamu mengikutinya. Dan apa yang ditegahnya, hendaklah kamu berhenti dari melakukannya. Ikutlah apa yang disuruh kamu membuatnya. Dan berhenti dari apa yang dilarang kamu dari membuatnya. Barulah kamu telah dekat dengan Tuhan kamu Azza wa Jalla di dunia dengan hati kamu. Dan di akhirat dengan jiwa dan jasad kamu. Wahai orang yang mengaku dirinya berzuhud, kamu belum lagi menjadi bagus dalam zuhudmu itu. Kamu berzuhud dengan jiwa dan hawa nafsu kamu.
tetapi kamu masih berpegang dengan pendapat kamu, ikut jejak langkah para guru yang arif billah, yang berilmu lagi mengamalkan ilmunya, yang menyambut manusia dengan memberikan mereka nasihat-nasihat yang baik, dengan meninggalkan sifat tamak, serta hatinya pula tetap membelakangi mereka sekalian dan hanya menghadap Allah Azza wa Jalla semata. Mereka hanya menghadapkan wajah mereka kepada Allah Azza wa Jalla sahaja dan membelakangkan wajahnya kepada selain dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang menyempurnakan agama kita dan menyempurnakan iman kita, yang menjadi sebab kepada lembutnya hati, khusyuknya hati, serta mudah menerima kebenaran ialah menjaga makanan yang halal. Makanan halal yang kita jaga ini memberi kesan yang besar dalam perjalanan hidup beragama kita. Bukan perjalanan hidup kesufian kita dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu siapa yang tak pernah mempedulikan makanannya, apakah dari halal dan haramnya, maka orang ini sebenarnya tidak mempedulikan agama. Sebab agama itu mempunyai asas dan kekuatannya. Di antara asas dan kekuatannya ialah makanan yang halal. Sebab itu bila Nabi SAW datang bagi memperbaiki umat, memperbaiki manusia, antara perkara yang Nabi jelaskan tentang soal makan minum, halalnya dan haramnya. Bahkan kita umat Islam berbeza dengan umat lain dalam bab makanan, ketika mana umat lain cuma mengambil kira sedap atau tak sedap, mahal atau murah dalam penilaian orang-orang kafir. Satu-satunya yang amat menekankan dalam hal makanan ialah agama Islam. Maka tidak ada agama yang mampu mengharamkan makanan-makanan yang mungkar seperti arak, seperti bangkai, najis, lebih daripada apa yang dilakukan oleh agama Allah. Kerana itu kita lihat bila para sahabat bersama dengan Nabi SAW, antara perkara yang mereka tanya ialah, ya Rasulullah, apa yang kami boleh makan, apa yang kami tak boleh makan. Bahkan kalau seorang convert masuk Islam, pasti keluarganya mula bertanya, apa yang kamu boleh makan, apa yang kamu tak boleh makan. Ia berbeza kalau Hindu masuk Kristian, Kristian masuk Buddha, mereka tak akan tanya bab makanan. Untuk menunjukkan zahirnya agama tersebut, hal tersebut. Sehingga istilah halal dalam makanan, satu istilah yang besar. Bila kita membeli makanan di pasar raya, di mana tempat, istilah halal itu memberi signifikan, memberi maksud yang amat luar biasa. Tidak ada yang memandang alamat dan tanda ini melainkan orang yang ada agama. Kalau orang tak pernah peduli, cuma duk belek-belek harga sahaja, maka orang ni juga kita katakan dia tak pernah peduli agamanya. Kerana itu bila kita buka Al-Quran, banyak ayat yang berbunyi, ataupun kita dapati ayat tersebut berbunyi, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, ya Rasulullah, apakah yang halal bagi kami? Katakan yang halal itu yang baik-baik. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dengan apa yang kami rezekikan kamu, dan bersyukur kepada Allah kalau benar-benar kamu orang-orang yang menyembahnya. Bila Allah menyebut orang beriman, maka ada perintah penting. Perintahnya ialah makan yang baik-baik. Kerana makan yang baik inilah yang kami rezekikan pada kamu. Maksud kami rezekikan kepada kamu, kami tak akan tanya akhirat kelak. Tapi yang benda yang haram, itu kami akan tanya.
tentang apa yang kau makan. Sebab itu orang yang tak peduli makan halal dan haram, berarti dia tak peduli berapa lama dia akan berdiri di hadapan Allah. Kita peduli, kita tidak mahu berdiri lama di hadapan Allah. Kerana ia adalah hisab yang merupakan azab kepada seluruh umat. Bila Allah Ta'ala nak jadikan seorang tu bahagia, dia akan berdiri sekejap di hadapan Allah. Allah akan hisab dia dengan hisab yang yasira, hisab yang simple. Datang kejap, dah pergi. Terus ke syurga. Tapi mereka yang makan makanan yang haram, menjadikan mereka berdiri panjang, berdiri lama di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan menjaga makanan yang halal ini juga Allah tekankan kepada para rasul. Bila Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibati wa'malu salihah. Wahai rasul, makan yang baik-baik dan beramallah dengan amal soleh. Kalau rasul yang mulia dan maksum itu juga Allah perintahkan tentang makan minumnya. Supaya kita tahu ini perintah yang tertinggi dalam menjaga agama kita. Kan itu kata Nabi SAW, Inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyibah. Allah tu baik dan Allah tak akan terima melainkan yang baik-baik. Maka makanan kita, bukan pendapatan kita, pakai baju kita ataupun pakaian kita, pastikan semua ini daripada sumber yang halal. Bermula daripada makanan, pakaian kita, bahkan rumah kita, apa sahaja kenderaan kita, daripada sumber yang halal. Tapi kita nak faham benda ni semua, dimulakan dengan makanan dulu. Sebab makanan ialah perkara yang disebut dururi, atau perkara yang paling penting dalam hierarki keperluan manusia. Dalam sistem piramid yang kita sebut sistem keperluan manusia, kita ada disebut sebagai dururiyat, kita ada hajat, kita ada tahsiniat. Kita ada perkara yang menjadi asas penting. Kita ada perkara yang disebut hajat. Hajat, kalau tak dapat cuma susah saja, tapi tak mati kita. Dururiyat, tak dapat kita boleh mati, ialah makanan, minuman. Kalau tak ada makan minum, maka ini boleh kita mati. Sebab itu bila kita sebut tentang gelandangan, yang banyak kita fikir tentang gelandangan ialah makan minum dia. Kita tak fikir rumah dia. Sebab dia boleh tidur di mana-mana pun. Tapi bila makan minum, ini perkara yang paling penting. Satu dunia bercakap tentang dunia akan mengalami kebuluran. Kenapa? Makan amat penting. Baik, sebagaimana penting makanan dari sudut dia hidup, maka penting juga agama dari sudut hidup agamanya. Makanan secara zahir, minuman secara zahir menghidupkan jasad. Tapi makanan yang halal, minuman yang halal menghidupkan agama. Siapa yang makan makanan yang haram, ia fizikalnya hidup, tetapi agamanya mati. Dan siapa yang makan makanan yang halal, maka rohani dan fizikalnya sama-sama hidup. Dan takkanlah kita cuma nak jaga organ luaran kita, okey, organ dalam kita rosak. Padahal kalau organ dalam rosak lagi bahaya daripada organ luar. Ni organ yang kita tak nampak apa dia? Jantung, hati. Kalau jantung ni rosak, walau fizikal ni smart, bagus, habis kita. Tu orang kena heart attack. Badannya semuanya perfect. Kadang-kadang dia seorang aktif bersukan, kayuh basikal, berlari, jogging, jaga pemakanan, diet. Tiba tahu-tahu mati. Doktor ni kalau jenis mati mengejut, dia akan tengok jantung, mesti heart attack. Muda-muda mati heart attack. Sebab fizikalnya okey. Fizikalnya okey. Maknanya lihat bagaimana kerosakan dalaman itu menjadikan fizikal tak ada nilai. Tuan-tuan, daripada dalam benda dalam tadi, ada yang lebih dalam pada itu, agama. Maka bila agama rosak, walaupun jantung dia okey, tak guna juga. Sebab nilainya di sisi Allah tidak ada. Sebab itu diceritakan bahawa syaitan ni, tuan-tuan sekalian, berkata, syaitan kata, khaslatun min ibni Adam, uriduha summa ukhli bainahu wa baina ma yurid minal ibadah. Aku cuma nak satu je daripada anak Adam ni. Aku nak dia buat benda ni. Lepas tu aku tak peduli kalau dia nak buat ibadat banyak mana. Buatlah. Ada satu benda yang akan aku ingin daripada anak Adam ini.
Lepas tu aku akan biarkan dia nak buat ibadat banyak mana. Apa kata syaitan? Aj'alu kasbahu min ghairi hillin. Akan aku jadikan pendapatannya daripada sumber yang haram. Bila pendapatannya sumber yang haram, kalau dia berkahwin pun dia berkahwin dengan sumber haram. Kalau dia berbuka puasa pun berbuka puasa dengan sumber yang haram. Kalau dia haji pun dia haji yang haram, maka aku pun tak peduli dia. Tetapi bila kita sebut tentang makanan yang haram, yang merupakan dururiyat, maka asas mendapat makanan itu juga diambil kira daripada sumber yang halal. Jadi kita nak beli makanan halal ni daripada wang yang halal juga. Syaitan berusaha keras supaya kita ini mencari pendapatan yang haram. Kerana bila syaitan melihat, okey, manusia ni kadang-kadang okey dia jagalah makanan halal. Tapi dia tak jaga pendapatan yang halal. Rasuah, riba, menipu orang. Maka dia pun kata, Ustaz, kita pun dah beli makanan cok halal. Halal jaking. Tapi kenapa kita tetap rasa gangguan dalam agama kita? Sebab duit yang kita beli tadi mungkin duit haram. Dan syaitan memang bersumpah untuk menjadikan biar pendapatan kita tu ada yang haram. Kadang-kadang syaitan nampak kesukaran untuk menjadikan orang tidak makan benda, seorang memakan makanan yang haram. Terutama bila dia menjadi dasar negara. Dia dasar negara jaga makanan halal. Maka kita pun terikutlah makan daging halal dan sebagainya. Tapi syaitan pergi pula kepada sumber pendapatan kita. Maka datang sumber pendapatan yang haram daripada rasuah, riba dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW mengaitkan dengan makanan dengan sumber pendapatan. Dan satu hadis, bila Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dan bangun di hadapan baginda SAW, lalu kata, Ya Rasulullah, doakan supaya aku ni doa mustajab. Lalu baginda SAW menitipkan pesanan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, Ya Sa'ad, atib mat'amat takun mustajab da'wah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Innal abda la yakthifu luqmatal haram fi jawfi. Ma yutaqabbalu minhu amalun 40 yawman. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin war riba fannaru awla bihi. Rawahu Tabarani. Maksudnya, wahai Sa'ad, jagalah makanan kamu. Kamu akan menjadi mustajab doa. Demi diri Muhammad yang berada di tangannya. Seorang hamba itu bila dia mencampurkan satu suapan yang haram dalam perutnya, maka Allah Ta'ala tidak akan terima amalannya selama 40 hari. Kalau satu suapan yang kita suap tadi daripada makanan yang haram atau sumber yang haram, ada dua. Pertama, makanan tu sendiri haram, zat makanan tadi. Yang kedua, daripada sumber yang haram. Maksudnya income kita, rasuah, riba. Maka apa kata Nabi SAW? Wa ayyuma abdin, mana-mana hamba, nabata lahmuhu minas suhti war riba. Mana-mana hamba yang dagingnya tumbuh daripada pendapatan yang haram dan daripada riba, fannaru awla bihi, maka tunggulah nerakanya. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW mengaitkan antara makanan dan sumber pendapatan untuk beli makanan itu sendiri. Lepas tu syaitan, bila dia tengok seorang pemuda beribadat, dia kata pada tenteranya, iblis ni, biarkan dia dengan ibadat dia selagi mana pendapatannya haram. Biar dia. Sebab kita tahu, dia tak akan diterima oleh Allah. Buat apa penat-penat. Syaitan pun dia ada SOP, dia punya KPI kerja dia pun ada. Dia tahu orang ni memang jenis lalai lara, ni tak layan. Ni kita tak kacau pun dia lara. Dia lalai juga. Tak payah. Kita cari orang yang memang tak lara supaya dia lara. Ni kalau jenis ikut kuliah je tidur, ni tak payah kacau. Ni memang tidur dia. Bulan Ramadan dia pun tidur, setan ikat pun tidur, sebab dia macam gitu. Tapi yang jenis tak tidur ni, kita ganggu dia sampai dia tertidur. Di syaitan pun dia ada KPI kerja dia, standard kerja dia. Kalau dia tengok seorang yang ibadat tapi sumber pendapatannya haram, biarkan dia. Sebab kita tahu
ibadatnya tak akan diterima. Dan ini disebut oleh Nabi SAW. Ma yutaqabbal minhu amalun arba'ina yawman. Tuhan tak akan terima amalnya 40 hari. Itu satu suapan yang haram. Kalau rasuah tiap-tiap hari, memang income dia rasuah. Walau dia pergi haji, walau dia berpuasa, dia bermasalah besar. Sebab itu kalau kita tengok diri kita, saya selalu katakan kita bukan nak tengok orang lain, kita nak tengok diri kita. Moga Allah Ta'ala sentiasa memperlihatkan aib kita. Dan Allah Ta'ala menutup pandangan kita pada aib orang lain. Kerana kita tidak mahu membicarakan aib orang lain, kita nak bicarakan aib kita. Kerana itu bila kita melihat ibadat, bila ibadat kita tidak mampu mencegah maksiat itu dan ini, maka kita kaji semua. Makanan kita, semua pendapatan kita. Satu benda yang menarik tentang Imam Bukhari. Semua orang tahu Imam Bukhari. Ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Daripada wilayah Bukhara. Alim besar Imam Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Tetapi di sebalik orang hebat, ada orang kelilingnya yang menjadikan dia sebab dia hebat. Siapa pun yang hebat atas dunia hari ini, ada karakter-karakter orang-orang yang di belakang tabiat. Siapa pun dia. Hatta pada Nabi SAW, ada orang hebat sekeliling dia. Walaupun pada Nabi tidak memerlukannya, tetapi orang-orang hebat ini akan terus nampak. Imam Bukhari, kalau sebut Imam Bukhari, kalau kita belajar agama, kita akan kenal Imam Bukhari. Sebut je hadis Sahih Bukhari, itu yang paling sahih selepas Al-Quran. Menolak Sahih Bukhari boleh menyebabkan kufur. Kalau tidak fasik. Antara fasik dan kufur. Maka ketika mana ayah Imam Bukhari nak meninggal. Ya, ayah Imam Bukhari Ismail nama dia. Atau dipanggil Abul Hasan. Bila anak tu hebat, orang pun tengok ayah, cari ayah. Ayah Imam Bukhari ni bukanlah orang alim, bukanlah tok guru besar. Tapi ada satu benda yang hebat yang dibuat. Masuk seorang ulama menziarahi ayah Imam Bukhari yang dipanggil Abul Hasan, atau namanya ialah Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Lalu kata Ismail, sesungguhnya pada hartaku tidak ada satu sen pun yang haram atau yang syubhat, tak ada. Seluruh harta aku ni, daripada mula aku kerja, aku sara anak aku Imam Bukhari, dan harta pusaka yang bakal aku tinggalkan, tidak ada walau satu sen yang haram atau syubhat. Ya, tuan-tuan, hebat orang ni. Ada seorang ulama, bila ayahnya meninggalkan harta yang banyak, dia tak nak ambil. Sebab itu ada syubhah pada harta ayah dia. Dia tak nak ambil. Kalau kata awak, Pak, saya tak nak ambil. Kau lihat orang-orang yang jaga agama. Nampak yang syubhah, nampak yang haram, mereka tak nak ambil. Ini penting, makanan yang halal, sumber pendapatan yang halal, semua dia berkait antara satu sama lain. Sebab kalau makanan yang halal saja, itu satu aspek. Tapi membeli makanan halal daripada sumber mana? Maka bila sumber yang halal, baru betul halal dia. Ada orang dia, makanan tu memanglah halal, tapi sumbernya yang haram. Saya katakan dia rasuah, dia tipu orang, dia aniaya orang, dia ambil hak orang. Yang tu dia pun makan. Dan dia belanja orang makan. Maka dia tidak mendapat pahala dengan perbuatan yang tersebut. Kerana itu kata Sahab bin Abdullah At-Tustari, An-najatu fi salasatin. Keselamatan pada 3 perkara. Siapa nak selamat agama dia, maka 3 perkara dia kena jaga. Yang pertama, ini pertama, pintu gerbangnya ialah aklul halal, makanlah yang halal. Yang kedua, adaul faraidhi, tunaikan segala yang wajib. Yang ketiga, al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Rasulullah. Tuan-tuan, simple je hidup ni. Dalam hidup, tuan-tuan, jaga makanan halal. Carilah kedai-kedai Muslim. Nak makan kacang pun kita tengok. Ni kacang orang Islam ni. Ni bukan kacang orang kafir buat. Ni makan kacang cak tangan, masalah kita. Kita makan kacang Muslim. Pergi kedai Muslim. Terutama orang Muslim yang jaga agama dia.
jaga solat Jumaah dia, yang jaga dosa, pahala dan dosa. Ini keutamaan, prioriti. Jangan terpengaruh dengan rancangan-rancangan cari makan, jalan-jalan cari makan dan sebagainya, yang tak pedulikan benda ni. Oh, ni sedap ni, nak kena cuba ni sedap. Kita pergi makan dengan ada syubhat banyak, ada benda-benda haram. Tentang ini membahayakan agama. Saya tidak kata haram secara mutlak. Kerana setengah-setengah kedai-kedai pengusaha bukan Islam ini, mereka pun ada cak halal. Mereka dapat pengiktirafan itu dan ini. Dan juga mana-mana orang Islam yang lain. Namun kita dalam agama ni tuan-tuan, dia biar ada warak dalam bab makan. Sebab itu Umar Al-Khattab berkata, siapa nak selamat dalam agama, dia warak dalam makan dia. Jadi warak yang paling mudah tuan-tuan, kita utamakan orang Islam yang beragama. Kita pergi pasar malam, bazar Ramadan, atau bazar Sya'ban ke, bazar Muharram ke, mana-mana pasar, kedai, maka kita pun ambil kira lah orang yang ada agama, supaya kita ada warak sikit. Orang yang kita kenal agama dia, itu kita kena support kawan-kawan kita yang berniaga, sebab kita kenal agama dia, kita tahu kesolehannya. Ini yang patut kita utamakan. Dan yang kedua yang kita sebut daripada kata-kata sahal, jaga perkara fardu. Dan last sekali ikut Nabi SAW. Bila kita sebut makan ni penting, ia penting. Kerana ia membentuk sufi yang sebenar. Kerana para sufi memang jaga makanan. Kerana itu kata Abu Abdullah Al-Baji. Dia kata ada 5 perkara yang menyempurnakan amal. Khamsu khisalin biha tamamul amal. Ada 5 benda atau 5 perkara, dengan diamalkan 5 ini akan sempurna amalan. Tapi kalau hilang salah satunya, amal pun tak akan diangkat oleh Allah. La yartafi'. Yang pertama, iman billah. Betul-betul beriman pada Allah. Yang kedua, ma'rifatul haq. Tahu kebenaran. Yang ketiga, ikhlasul amalillah. Ikhlas dalam beramal kerana Allah. Yang keempat, al-amalu ala sunnah. Beramal ikut sunnah Nabi SAW. Yang kelima, aklul halal. Makan yang halal. Kalau tak ada salah satunya, kata Imam Abu Abdullah Al-Baji, maka akan tidak terangkat amalannya. Ini penting kita jaga makanan. Dan kita tahu makanan ini punca hati lembut. Dan punca doa dimakbulkan. Kita baca hadis Nabi SAW. Bila Rasul menyebut, summa zakara rajul yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rasulullah menyebut ada seorang tu, dia bermusafir, kemudian ditimpa kesusahan ketika musafir. Tuan-tuan, orang bila musafir, dia berada pada posisi doa mustajab. Di antara doa yang tidak ditolak doa musafir. Tapi dia ada syarat. Si lelaki ini, dia musafir, dia berada pada posisi doa mustajab. Kemudian dia angkat tangan. Siapa pun yang angkat tangan, itu tanda doanya akan mustajab. Sebab disebut dalam satu hadis Nabi SAW, Allah malu menolak tangan yang diangkat kepadanya, dijatuhkan dengan kosong. Inna Allah hayyun sittir. Allah ni malu dan menutup keaiban manusia. Allah malu kalau seorang hambanya mengangkat tangan berdoa, lalu dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Baik, 2. Yang ketiga, lelaki pula sebut, Ya Rab, Ya Rab, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. Bila dia ada ilhah, ulang-ulang nama Allah, itu sebab mustajab. Tetapi semua sebab ini hancur. Ia umpama bangunan yang dibina daripada bahan binaan yang rapuh, akhirnya diruntuh. Walau seketika nampak naik teguh, akhirnya roboh. Kenapa? Kata Nabi SAW, dia ni makan haram, minum haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan haram. Udhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Macam mana nak ni mustajab doa? Macam kita sebut, saya kan dah datang kerja, patut saya dapat gaji. Memanglah awak datang kerja, masalahnya awak tidur masa kerja. Awak ceri tulang, awak tak buat saya suruh. Dia memang datang kerja, dia punch card awal. Masuk kerja pukul 8, dia 6.30 pagi dah sampai. Awal, dia balik pun pancua.
Balik pukul 5, dia balik pukul 5 atau pukul 6. Tiba waktu dituntut gaji dengan bos ni, bos dia tak nak bagi gaji. Bos, saya datang kerja awal, bos. Lepas subuh tak sempat zikir, tak sempat wirid, datang. Saya balik lewat, bos. Bos kata, betul dah cara awak kerja tu memang betul. Awak pancur. Tapi awak datang, awak tak kerja sembang. Awak main telefon, tengok Facebook. Awak sembang kawan-kawan awak. Datang, nampak macam datang kerja. Awak makan punya lama makan. Makan sampai 2-3 jam. Awak tak buat kerja pun. Jadi, macam mana bos tu nak bagi dia kelayakan dapat gaji? Dia memang datang bagus. Tak pernah ponteng kerja, tapi datang, tidur. Tidur kailulah lagi. Lepas tu pakai lulah, dia tidur lagi. Dah, tidur dah 4 jam. Ni kat pejabat ni. Dia makan pula 2 jam, 6 jam. Dia sembang kawan dia pula, lagi 2 jam. Dia ada sejam je kerja. Tu pun tolong siram pokok bunga depan tu je. Lalu dia pun tuntut gaji penuh. Dia tak layak. Ya, kalaupun dia diberikan, dia di sisi Allah tak layak. Tuan-tuan, bila kita kerja dengan orang ni, kita kena hati-hati benda ni lah. Kalau kita tokai sendiri, tak apa lah. Kalau kita kerja dengan orang, kalau kita abaikan benda ni, kita mungkin dapat gaji penuh. Atau mungkin naik gaji, tapi kita tak buat yang sebenar. Kita kena ingat dia ada hisab di hadapan Allah. Lepas tu kita ambil kira yang ni. Jadi, Rasulullah SAW menyebut orang ni, dia ada segala penyebab doa mustajab. Sebagaimana saya kiaskan, ada orang tu dia ada sebab untuk dapat gaji. Tapi hakikatnya dia tak ada. Dia tak berhak dapat apa-apa. Hakikat dia tak berhak dapat apa-apa. Kalau seorang isteri kata, abang kenapa abang tak beri saya nafkah? Saya kan isteri abang, wajib abang beri nafkah. Betul. Awak isteri saya dan wajib saya beri nafkah. Itu hukumnya. Tapi awak tak buat perkara yang menyebabkan awak patut dapat nafkah. Awak keluar rumah tak beritahu saya. Kadang-kadang awak pergi tidur, rumah saudara marah, awak tak beritahu saya. Itu semua menggugurkan nafkah. Kadang-kadang saya nak bersama dengan awak tolak tak nak. Pening kepala lah, sakit perut lah, sakit kaki lah, garuk lah, habis alasan. Itu juga penyebab nafkah awak gugur. Awak pula angkat tengking-tengking suara dengan saya. Itu juga nafkah gugur. Banyak benda yang boleh menggugurkan nafkah. Awak tunjukkan segala bentuk nusyus. Jadi bila kita sebut isteri angkat suara pada suami, ini disebut oleh ulama sebagai muqaddimatun nusyus. Muqaddimah kepada nusyus. Dan bila kita sebut nusyus, antara implikasi nusyus menggugurkan nafkah. Implikasi nusyus. Awak bawa orang yang saya tak suka datang rumah. Dia bawa geng-geng dia ni. Grup-grup datang sembang kat rumah. Awak tak masak, awak tak buat kerja rumah, awak tak jaga anak. Suami kata, macam mana saya nak beri nafkah awak? Dia ada orang rasa dia layak. Tapi dia tak buat benda yang patut dia buat. Sama juga suami. Saya suami awak, awak kena dengar cakap saya. Saya nak dengar cakap awak macam mana. Awak nafkah tak kasih. Awak tak tunaikan hak sebagai suami. Awak tak ajar saya agama sekian. Macam mana saya nak dengar cakap awak? Maka masing-masing akan sebut suatu benda yang menggugurkannya. Ketika mana kita menyebut satu sebab untuk kita layak, kita juga kena perhati. Mungkin ada sebab yang menyebabkan kita tak layak. Memang kita rasa kita layak, tapi ada benda. Sebab itu perhatikan, kalau kita rasa kita layak dapat syurga, layak. Kita juga kena perhatikan ada benda yang menyebabkan kita tak layak. Saya ini layak Ustaz sebab gini. Tak, pastikan kita juga mungkin ada benda yang tak layak. Sebab itu perhatikan 5 perkara yang disebut oleh Abu Hamzah Al-Baji. Iman kita pada Allah, selalu kita koreksi. Selalu kita muhasabah. Apakah iman ini naik atau turun? Yang kedua, ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Dalam hidup, cari kebenaran. Kebenaran ini menjadikan kita diam panjang. Orang yang kita tengok selalu tergelincir daripada kebenaran sebab dia ni komen cepat sangat. Orang nak komen. Kerja nak komen cepat, nak viral cepat. Orang ni selalu tergelincir dari kebenaran. Kebenaran menjadikan kita berfikir panjang dan diam panjang. Diam. Sampai satu maklumat pada kita, diam dulu. Fikir dulu. Viral tak? Viral. Jangan. Tengok masalah. Tengok motorak. Tengok. Banyak. Sebab kita nak cari kebenaran dalam hidup. Saya tidak mahu nanti berdiri di hadapan Allah, ada perkara yang melibatkan hak orang lain yang saya percaya walau dia tidak begitu. Saya tidak mahu perkara itu berlaku. Sebab itu saya selalu sebut bahawa apa yang kita bicarakan setiap hari, kita bicarakan tentang diri kita. Saya tak bicara orang lain. Kalau saya bunyi macam mengata, saya mengata diri saya tak mengata orang lain. Dan saya mengata kepada orang-orang yang juga ingin melihat dirinya seperti itu. Kita bukan nak buka aib orang.
kita tak ada masa nak buka aib orang. Kita nak buka aib kita. Untuk kita muhasabah, untuk kita baiki. Dan inilah yang kita sebut tasawuf. Tasawuf, tuan-tuan, bukan menjadikan hati kita keras untuk melihat kesalahan orang lain, tapi menjadikan hati kita lembut untuk melihat betapa kita cuai dalam beragama kita. Betapa kita mensia-siakan waktu dan peluang yang Allah beri pada kita. Kerana itu kita sentiasa sibuk baiki diri. Kita bukan nak baiki orang lain, kita nak baiki diri kita. Dan bila orang lain melihat kita memperbaiki diri, mereka juga ingin baiki macam kita. Maka kita rasa itu jauh lebih baik daripada kita kononnya macam nak baiki orang lain, tapi kita telah rosakkan diri kita sendiri. Jadi bila kita sebut makrifatul haq, orang yang makrifatul haq, kita akan lihat karakter dia akan diam dan dia akan termenung panjang, atau kita sebut berfikir. Seperti Imam Syafi'i kata, aku ni kalau orang tanya soalan, aku tak akan jawab terus. Aku akan fikir. Apa ini maksudkan? Diam. Sehingga ada seorang ulama, dia tanya kepadanya, berapakah kaki kuda ni? Maka dia turun dan dikira. Lalu orang kata, kenapa kamu tak jawab langsung 4? Kita kan tahu kaki kuda 4. Dia kata, benar. Memang itu 4. Tapi aku takut berlaku sesuatu pada kuda ini. Bila kita tu, rupanya ada 5 kaki dia. Tak perasan. Tumbuh sebelah sini. Tak, kita nampak zahirnya macam bodoh je. Tak. Lihat bagaimana ta'anni, berhati-hati. Anak awak dekat rumah? Ada lah. Macam mana awak tahu? Tahulah saya bapak dia. Ya ke? Cuba cek. Cek rupa tak ada kat rumah. Anak kita ada rumah kawan kita. Kita kan jawab suka-suka menodong jawab. Macam kita dah tahu. Padahal benda tu boleh berubah. Boleh berubah. Orang tanya, tadi awak jumpa mak ada? Okey, mak sihat. Orang kata tak, mak tak sihat, mati. Saya baru jumpa tadi. Tak, mak tak sihat, dia dah mati dah. Tadi baru jumpa. Sebab kita tahu, bila kita berurusan dengan makhluk ni berubah. Memang waktu kita bersama dengan dia macam tu. Bila tuan-tuan pergi je, lain. Saya dengar anak awak isap okok. Mana saya kenal anak saya tak pernah isap okok. Dia selalu jalan dengan saya. Pergi masjid dengan saya, surau dengan saya. Tak isap. Cikgu hati isap okok lah anak awak. Tak. Betul lah dia dengan awak, tapi kat sekolah dia tak dengan awak, dia dengan kami. Dan waktu tu dia isap, cikgu ni, ayah ni marah ke cikgu. Cikgu tak kenal anak saya kenal. Tak, ini orang tak cari kebenaran. Kalau orang cari kebenaran, tak apa cikgu. Saya isap benda ni. Saya akan tanya dia. Cikgu, saya nampak kita orang nampak dia kat sekolah isap okok. Tapi bila setengah ibu bapa yang tak cerdik, dia kata, tak, saya kenal anak saya baik. Dia baik waktu bersama kamu. Bila dia bersama kami, ada benda yang kamu tak nampak, kami nampak. Sebab itu orang yang makrifatul haq ni, atau orang yang kita katakan mengambil sikap berdiam diri, mengambil sikap berfikir sehingga zahir kebenaran. Dan juga ikhlas dan beramal. Kita juga terus menilai amalan kita apakah ikhlas atau tidak. Kemudian kita sebut beramal dengan sunnah. Ini menjadikan kita setiap hari nak tambah hadis Nabi. Kata siapa yang menambah hadis Nabi dalam pencarian ilmu di setiap hari, berarti dia menambah kebenaran. Dia menguatkan hujah dia. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang tahu hadis, dia akan kuat hujah. Sebab hidup kita kena ikut Rasulullah, bukan ikut orang lain. Biarlah orang kata orang ni tok guru besar ke, ulama besar. Tapi yang kita letakkan, kita ikut dia sebab dia ikut Rasulullah. Bila dia gerincir kakinya daripada ikut Rasulullah, kita tak akan ikut. Tapi bukan maksud kita benci, tidak. Yang ni kita tak ikut. Yang ni kita akan ingatkan dia, ataupun kita minta penjelasan daripada dia. Atau mungkin dia tahu hadis yang kita tak tahu. Tapi kalau tak, saya tak tahu. Kita kata hadis bercakap begini. Apakah kami nak ikut tuan guru atau kami nak ikut hadis? Tuan guru yang juga kata, awak ikut hadis, tak ikut saya. Seperti Imam Syafi'i berkata, kalau ada pandangan kau bertentang dengan hadis, buang pandangan kau. Ambil hadis. Tapi perkataan Imam Syafi'i bukan semudah itu untuk kita faham. Nampak jadi nilai lah, tolak Imam Syafi'i. Bukan. Ia ada satu disiplin khas yang dikenali oleh para ulama hadis. Dan Imam Syafi'i bukanlah calang-calang orang bila dia bercakap demikian. Imam Syafi'i rahimahullah bila dia bercakap, dia begitu teliti. Tapi apa yang disebut oleh ungkapan Asy-Syafi'i rahimahullah tentang bagaimana cara kita melalui jalan ini. Ikut sunnah itu menjadi satu keutamaan kita. Namun saya kata perkataan ini jangan dimanipulasikan
oleh orang yang tidak tahu disiplin ilmu sunnah. Jangan dibaca hadis mentah kat mana, dia pun kata, tengok, rupanya tok guru kita silap amalan. Tengok hadis ni cakap lain. Jangan. Rujuk pada ulama. Kita ni baru jumpa 2-3 hadis ni. Tok guru kita dah bergelumang dengan hadis. Dah berada tengah laut, dia dah tahu semua. Ataupun dia lebih berpengalaman daripada kita. Melainkan memang dia kata, oh betul, saya kadang-kadang terlupa. Saya tahu ini hadis, saya terlupa. Maka adab kita dengan tuan-tuan guru pun kena ada. Jangan semudah itu. Saya kata kalimah ini jangan dimanipulasi. Dia letakkan pada tempat yang sebenar. Dan akhir sekali ialah makan yang halal. Kita sebut kata-kata Abu Abdullah Al-Baji. Kemudian lihat apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Selepas menyebut tentang makan, minum. Kemudian beliau menyebut, daripada bersih makanan, maka bersihlah hati dan bersihlah tingkah laku. Kerana itu, mujahadah yang berikutnya, bagaimana membersihkan hati. Kamu sudah dapat satu kemudahan. Bila kita jaga makanan dan sumber yang halal, maka hati kita, tuan-tuan, ialah seperti benda yang boleh dibentuk dengan baik. Maka bentuk hati tadi. Isi dengan segala kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan amal taat. Tapi bukanlah benda-benda yang kita cuma lakonkan. Cuba lakonkan biar wajah kita nampak pucat, kekuningan, dek kurang makan. Berlakon, berzikir, biar bergerak, bergoyang, berlakon seolah kita bagus dan sebagainya. Hakikatnya kita dalam hati tak dibersihkan sepenuhnya. Maka biarlah apa pun amalan yang datang daripada kita kerana bersihnya hati kita. Bukan kerana kita nak tunjuk fulan bin fulan, inilah amalan saya, inilah perbuatan ustaz. Kebaikan yang kita lakukan datang daripada hati yang bersih. Kemudian ada satu cerita, kata Syekh Abdul Qadir. Seorang tu di sebelum tidur dia kata, ya Allah, jangan kau tahan apa pun yang memberi manfaat pada aku. Sedangkan benda itu pun tak akan mudaratkan kau. Maksudnya, ya Allah, tak ada masalah apa-apa pun kalau kau nak bagi semua benda yang aku nak. Ia tak akan mengurangkan kerajaanmu. Tidak akan mengurangkan pemberdaraanmu. Jadi apa yang beri manfaat padaku, ya Allah, tolong berikan. Kerana benda ni tak akan memudaratkan kau, ya Allah. Dia pun tidur. Lepas dia sebut beberapa kali doa ini, tiba-tiba dalam tidur dia bermimpi. Seorang berkata kepadanya, baik, kalau kamu nak macam tu, kamu juga kena buat sesuatu yang mendatangkan manfaat pada kamu. Dan kamu kena halang diri kamu daripada buat benda yang memudaratkan kamu. Apa maksud di sini? Tuan-tuan sekalian, kita memang dalam hidup nak semua benda baik-baik. Kita nak semua baik. Kita nak anak kita sihat, anak kita cerdik, kita rezeki banyak, kita nak. Semua kita nak benda baik-baik lah. Tapi, untuk kita dapat perkara kebaikan tadi, kita juga kena mengelak perkara yang mungkin menghalang kebaikan itu sampai pada kita, yang menyebabkan datangnya mudarat. Jangan kita lawan perintah Allah. Lawan perintah Allah lah rezeki kita pun bermasalah. Jangan kita derhaka mak ayah kita. Derhaka pada mak ayah kita lah dia rezeki dan hidup kita pun bermasalah. Jangan kita menyakiti hati orang beriman. Jangan kita memfitnah orang beriman. Ini yang menjadikan masalah dalam kehidupan kita. Jangan fikir kita nak yang baik-baik, tapi kita lupa untuk menghalang diri kita daripada buat benda yang memudaratkan diri dan agama kita. Sebab bila benda tu mudaratkan kita, maka dia akan menghalang kebaikan tu sampai pada kita. Kita tak hubung silaturahim, kita nak rezeki banyak, silaturahim tak sambung. Kita tak jaga. Sedangkan Nabi SAW menyatakan, siapa yang nak rezeki banyak, umur panjang, hubung silaturahim. Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa' lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang nak rezeki banyak, umur panjang, hubung silaturahim. Telefonlah, mesejlah, tanya khabar lah. Jangan beri alasan tak boleh rentas sempadang lah itu dan ini. Dan silaturahim tak boleh diputuskan dengan apa cara pun, tetapi ia diputuskan kerana kita nak putuskan. Silaturahim tak boleh diputuskan dengan apa pun cara. Walaupun government buat kajian buat, dia tak boleh diputuskan. Tapi ia putus kerana kita putuskan. Kalau kita tak ada ziarah, tak boleh pergi, kita ada telefon. Kita ada surat menyurat banyak. Kita ada doa. Dan doa antara satu cara silaturahim. Bila kita doa, ya Allah ampunkan dosaku, dosa abang-abangku, kakak-kakakku, adik-adikku, bapa saudaraku, nenek-nenekku, atuk-atukku. Itu penghubung silaturahim.
Tapi kita nak doa adik-beradik pun payah. Ustaz saya punya doa pun tak habis lagi minta ni. Punya panjang waktu dia rasa macam tak ada. Padahal dia boleh doa, ya Allah ampunkan dosaku, dosa adik-beradik lelakiku, adik-beradik perempuanku. Ampunkan dosa ibu-ibu saudaraku, bapa-bapa saudaraku. Ampunkan dosa sepupu-sepupuku. Dia sudah menyambung silaturahim. So, kadang-kadang kita nak cari yang betul, agak spesifik tentang hubung silaturahim. Agak spesifik. Ya kena pergi rumah dia sekian-sekian. Lalu bila tak ada, kita macam rasa dah tak boleh buat apa-apa. Orang kalau nak buat kebaikan, ilham datang bagaikan air yang tak pernah kering. Kalau orang tu memang jenis orang nak buat baik, tuan-tuan, dia macam sumber air yang tak pernah putus dan habis. Macam tuan-tuan tengok air jeram, air terjun. Dia sentiasa ada. Kemuncaknya kepala air. Banyak lagi. Jadi kebaikan kita macam tu jugalah. Kalau kita panas duduk positif. Kebaikan kita sentiasa ada. Kemuncak kita pun ada kepala air kita. Kepala kebaikan kita. Dalam keadaan mereka memerlukan, dalam keadaan mereka menginginkan bantuan, ketika itu kita seperti kepala air yang sampai kepada mereka. Perumpamaan kebaikan dari sudut air yang mengalir. Itulah dia orang mukmin. Orang mukmin dilihat sebagai air yang mengalir. Kalaupun tak boleh diminum, indah pada pandangan. Segar pada pandangan. Menyuburkan kawasan sekeliling. Itulah orang mukmin. Ia air yang memberi manfaat. Atau hujang yang mendatangkan barakah. Hujang yang mendatangkan barakah. Yang turun di mana dia akan beri keberkatan, kenyamanan dan sebagainya. Kemudian kata Syekh, kalau kamu betul nak berhubung dengan Nabi SAW, maka pastikan benar-benar kamu buat apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam buat. Meninggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kamu tinggalkan. Tetapi ini yang saya katakan, kita ada masalah di sini, disebut kelemahan kita. Kita tak bersungguh nak tahu hadis-hadis Nabi. Tapi berangan nak mimpi Nabi tu kuat. Oh, nak mimpi jumpa Nabi, nak mimpi jumpa Nabi. Bagus tak? Kita tak kata tak bagus. Macam saya kata, orang yang nak gaji besar, tapi nak kerja sikit. Kita ustaz nak gaji 5 angka. Kalau boleh saya nak gaji, boleh simpang pula 5 angka. Saya nak gaji 7 angka, simpang 5 angka. Yalah, kalau kita sebut, kita boleh sebut. Saya ustaz nak jadi jutawan sebelum umur 35. Saya nak simpang duit 3 juta dalam bank, tak bergerak. Kemudian saya ada yang lain-lain. Saya pun nak masuk kelab jutawan lah. Tukar jam sikit, tukar kasut. Panggil lah reporter sikit, buat jutawan muda. Dah dapat. Baik, prioriti bila kita nak sesuatu yang besar, mesti pengorbanan yang besar. Siapa yang nak mimpi jumpa Rasulullah? Bagus. Ada orang ajar ayat ni, ayat tu. Bagus. Tapi mereka tinggalkan sesuatu yang lebih utama daripada benda tu. Apa dia? Mengetahui setiap hadis-hadis Nabi. Percakapan-percakapan baginda SAW. Kita rugi besar. Ketika kitab-kitab hadis ini sudah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kita tidak masih lagi jauh pencapaian untuk memahami apa yang Rasulullah kata. Apa yang Rasulullah bicara hal ini. Daripada hal rumah tangga sampai hal negara. Daripada hal kepribadian kita sampai dalam hal yang berkaitan dengan adab makan, minum, tidur, ke tandas, keluar tandas kita. Kita ambil contoh dalam adab makan. Apakah kita tahu semua adab-adab makan yang Rasulullah ajar? Kalau kita tahu, Alhamdulillah. Maka berpindah pada adab berikutnya. Adab tidur. Apakah kita tahu segala adab-adab yang dia ajar oleh Nabi SAW? Ni duk pegang petua. Pasal sudah pegang petua. Saya petua saya gini Ustaz. Petua, nak tidur baju terbalik. Kenapa? Tak kena pukau. Petua tu dia pegang tu. Petua ni, rumah ni kena belikan puyuh. Nanti kalau belikan puyuh, orang pukau pun tak jalan. So, tadi tak tengok akhlak yang Nabi ajar, doa-doanya, pelindung-pelindungnya. Yang jauh lebih hebat. Ayat kursinya. Kan itu, tuan-tuan, kita patut peruntukkan sebagai masa dalam hidup kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Peruntukkan. Baca daripada Matan Arba'innya, daripada Riyadhus Salihin, kepada kitab Taghrib wa Tarhibnya. Ini basic sampailah kita mula belajar hadis Bukharinya, Muslimnya dan seluruhnya. Itu memang cita-cita saya. Untuk memberitahu sebanyak mungkin hadis. Sebab itu saya berusaha dalam setiap cakapan, kalau ia ada hadis tentang itu, saya akan sebut hadis. Supaya kita terdedah dengan hadis yang banyak. Kerana itu jauh lebih baik daripada mana-mana kalam manusia. Jauh lebih baik.
Kan itu bila kita nak benar-benar nak bina hubungan dengan Nabi SAW. Bukan kita bina hubungan dengan mimpi, lalu kita rasa kita dekat. Walau kita jauh daripada memahami perintah dan larangan. Bagaimana mungkin kita rasa macam, kita dah okey dapat mimpi jumpa Nabi SAW. Ya, kita tak nafikan ia kemuliaan, ia kebaikan. Kita tak nafi. Saya katakan bila kita menafi, kita menyebut satu benda, bukan kita menafikan satu benda. Tapi kita menyebut dari asas apa yang lebih utama. Apa yang lebih mengukuhkan. Yang lebih mengukuhkan. Maka yang mengukuhkan kita, bila kita mengenali apa yang Nabi SAW katakan, suruh, larang kita, maka benarlah dalam hal agama kita. Kemudian Syekh menyebut, wahai orang mengaku zuhud, tetapi dalam jiwanya masih lagi berpegang pada pendapat hawa nafsu. Kerana di antara makna zuhud itu, bukan sekadar kita menyebut hal memandang dunia, juga memandang pendapat dia, pendapat. Orang yang zuhud tidak akan melihat pendapat dia kalau ada pendapat yang jauh lebih benar dengan ilmu, dengan fakta. Bukan seorang yang zuhud bila terus untuk melihat pendapatnya lebih bagus daripada pendapat yang penuh dengan keilmuan dan sebagainya. Orang zuhud boleh tinggalkan pendapat dia kalau ada pendapat lain yang lebih benar. Tapi kita kata zuhud, apa pun pendapat kita dia betul. Orang lain semua tak betul, kita. Tuan-tuan lihat kalam mulia Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i? Ra'i sawab yahtamil khata' wa ra'yuka khata' yahtamil sawab. Pendapat saya betul, boleh jadi salah. Pendapat awak salah, boleh jadi betul. Lalu kata Imam Syafi'i, aku kalau berdebat, aku suka kalau kebenaran itu lahir daripada lidahnya. Untuk apa? Mengekang hawa nafsu. Sebab bila kita debat ni, kita nak menang. Tak ada lagi orang debat nak kalah. Sedangkan pada salafus salih debat, mereka nak cari kebenaran. Bukan siapa menang, siapa kalah. Bila mereka melihat kebenaran, mereka akan tinggalkan pendapat mereka. Mereka berdebat untuk meninggalkan pandangan mereka kalau tak betul. Kita berdebat memaksa orang terima pandangan kita walau tak betul. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu berdebat bukan kerana cari kebenaran, maka tinggalkan debat. Tak guna tuan-tuan kalau kita debat, bukan nak cari kebenaran, cuma nak menangkan hujah kita, tak guna. Sebab kita akan jadi lebih keras pada sebelum ni. Keras. Sebab itu di antara zuhud tadi, kita sanggup tinggal pendapat kita bila melihat pendapat-pendapat yang lebih mulia. Pada guru kita yang arif, lagi berilmu, yang di dalamnya ada banyak nasihat-nasihat yang baik. Kemudian kata Syekh lagi, guru-guru yang kita dengar pendapat ialah guru-guru yang beramal dengan ilmu dia. Dan guru-guru walau zahir memperlihatkan kita dengan dia, realitinya kita ialah belakang dia. Dia sentiasa menghadap Allah Ta'ala. Maknanya dia mencari keutamaan, keredaan Allah daripada keredaan kita. Walaupun zahir nampak macam bersama dengan kita, tapi tak. Dia tak akan bertolak langsung pada perkara yang merupakan redha atau murka Allah Ta'ala. Maka demikian cara kita membina agama, cara kita menetapkan langkah-langkah kesufian kita menuju kepada ma'rifatullah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.